A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para penonton dan pendengar live cerita seram Malam Mistik Profile daripada seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kisah yang pertama pada malam ini bertajuk Kisah Seram Pemancing Lubuk Ketutu Berhantu. Saya ingin menceritakan tentang satu pengalaman seram yang saya alami sewaktu pergi memancing bersama teman rapat iaitu Asmadi, Nizam dan Along. Tidak lama dulu, kami berempat memang kaki pancing. Pantang ada keluangan masa dan cerita-cerita tentang pot menarik. Kami mesti ingin mencuba nasib dekat sana. Kebetulan saya terjumpa dengan Ipin yang baru saja balik daripada memancing di sebuah tempat di daerah air tawar. Kata Ipin, pot di situ kaya dengan ikan ketutu, sejenis ikan yang biasanya menghuni di kawasan air sejuk, berdaun dan jauh dari hiruk pikuk bunyi. Katanya, senang cerita, ikan ketutu ni gemar tempat yang sunyi dan airnya sejuk di tengah hutan. Mr. Spicy, salam hadir di Bucu-Bucu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru cerita yang pertama. Okey, Bro Fai akan sambung lagi, ya. Bila saya ceritakan tentang keinginan untuk memancing ikan ketutu ni, isteri saya lah yang paling suka ikan ni. Memang sedap dimasak, lemak cili api katanya. Letak pula terung, telunjuk dan belimbing buluh. Memang power gila katanya. Kalau mak mentua lalu pun memang tak perasan punya dek penangan masak lemak cili api ni. Pada hari yang dijanjikan, kami berempat menaiki motosikal saja ke sana. Kami bertolak jam 5 petang. Setelah selesai solat asar, selain membawa alat-alat memancing, saya juga membawa bekalan makanan berupa satu termos kopi panas dan biskut kering. Hajat ni ingin memancing sehingga jam 10 malam saja. Ikan ketutu ni memang aktif pada waktu malam. Bila siang, ia bagaikan tunggul. Memancing dengan menggunakan umpan yang power pun ia tak akan makan. Kerana sifatnya yang begitu, kami mengambil keputusan untuk mancing dari senja hingga jam malam. Itu pun bergantunglah juga dengan rezeki yang bakal diperolehi. Andai kata hasilnya lumayan, masa mancing akan dipanjangkan sedikit. Andai kata rezeki kurang pada waktu tu, kami akan angkat kaki untuk pulang lebih awal lagi. Setelah menunggang motosikal hampir setengah jam, jadi kami pun sampailah di lokasi yang diceritakan oleh Ipin. Kawasan di dalam ladang kelapa sawit ini mempunyai sebatang anak sungai yang sudah terpecah menjadi beberapa lopak yang dalam akibat hujan lebat dan banjir yang berlaku di kawasan tersebut. Lopak-lopak tu membentuk lubuk yang agak dalam. Nizam mencadangkan kami memancing di kawasan lubuk yang berdekatan dengan rimbunan pokok mengkuang kerana kebiasaannya ketutu memang suka dengan habitat yang begitu. Jadi kami ni pun melabuhkan joran tepat jam 6 petang. Dalam kawasan ladang kelapa sawit tu, cuaca memang cepat gelap. Tak sampai 15 minit menunggu, joran Along mula melentur.
seekor ikan ketutu dengan anggaran beratnya 150 gram mengelepar lemah. Terima kasih ABC, semoga dimurahkan rezeki. Okay. Walaupun saiznya kecil, namun ianya cukup untuk memberi semangat kepada kami untuk terus mencuba nasib. Menjelang jam 8 malam, kami berempat bagaikan berpesta. Berpesta ketutu dekat situ. Aduh, betul kata Ipin. Lubuk di kawasan tu memang kaya dengan ikan ketutu. Walaupun saiznya agak sederhana, dengan yang paling berat hanyalah anggaran 1.5 kilogram. Namun cukuplah untuk meriangkan hati kami. Kami ni bagaikan tak cukup dengan menarik joran yang pantang dicampakkan ke dalam lubuk. Ya Allah. Dalam keadaan berpesta tu, kami berempat terlupa untuk menunaikan solat maghrib. Ini masalah ni. Jadi, kami bagaikan sayang nak melepaskan aksi menarik joran yang sedang rancak. Padahal, sepatutnya melakukan perkara yang wajib dulu. Jadi, saya sendiri sudah memasang niat untuk mengkadak saja solat maghrib yang tertinggal tu. Mana boleh macam tu. Jadi, menjelang jam 8.45 malam, hujan renyai-renyai turun dengan tiba-tiba. Jadi, tak ada tanda guruh atau petih di dada langit. Walaupun hujan turun dengan agak kasar, kami semua seolah-olah tak peduli dengan situasi yang berlaku. Jadi kami pun meneruskan juga pesta menarik joran yang kini bagaikan tak menang tangan dibuatnya. Ui, dahsyat. Sebenarnya sudah terdetik di hati kami, di hati saya dengan keganjilan yang berlaku di situ. Saya jadi tertanya-tanya juga, mengapa ikan ketutu di dalam lubuk ni seolah-olah bagaikan menyerah diri? Mana tak peliknya, umpan yang sekecil anak mancis di mata kail pun rakus di baham ikan ni. Namun, rasa tak sedap hati tu saya campak jauh-jauh, mengenangkan rezeki kami pada malam tu memang lumayan. Jadi hujan masih turun dalam keadaan renyai-renyai. Sewaktu jam di tangan saya menunjukkan angka 10 malam tepat. Kalau ikut perancangan asal, inilah masa untuk kami bergerak pulang. Namun keriuhan dan pesta menarik ketutu masih rancak. Masing-masing sibuk dengan joran yang ditarik setiap 5 minit dan perkara untuk angkat kaki seolah-olah terlupa begitu saja. Tengok apa jadi ya. Salakan anjing yang sayup dan mendayu-dayu tiba-tiba kedengaran dari hutan kecil berdekatan. Bulu roma saya meremang tiba-tiba. Badan jadi seram sejuk. Sejenak tu, saya mendongak ke atas. Bulan kelihatan mengambang penuh pada waktu tu. Salakan anjing tadi seperti semakin hampir dengan tempat kami memancing. Jadi, aku rasa cukuplah. Jom kita balik. Ajak Asmadi tiba-tiba sambil memberikan kami isyarat tentang sesuatu. Di kalangan kami berempat ni, memang Asmadi yang biasa masuk hutan untuk memancing dan memburu ayam hutan. Mungkin Asmadi juga dah berasa sesuatu yang ganjil dekat situ. Ni mesti tiba-tiba jadi tamak. Betul lah tu. Okay. Ketika aku sedang mengemas kelengkapan mancing, aku terasa seperti ada mata yang mematikan kami dari celah-celah belukar. Sepasang mata merah itu bagaikan mengikuti setiap pergerakan kami berempat. Aku cuba membaca ayatul kursi apabila perasaan seram sejuk semakin terasa dengan bulu romo yang semakin meremang. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia rasa macam meremang lah. Allahu Akbar.
Nizam tiba-tiba menjerit. Serentak kami bertiga memandang dia. Jelas di pandangan mata saya, sesusuk tubuh berkain kafan dengan bahagian atas dan bawah terikat, sedang terloncat-loncat menuju ke arah kami berempat. Ketika tu, otak terasa beku, bibir terasa kelu. Saya jadi blur dan tak tahu nak buat apa. Cuma apabila melihat Asmadi dan Along sudah berlari menuju ke motosikal, barulah kaki saya turut melangkah sama. Dia larilah kan. Nasib baiklah Asmadi dan Along dah menghidupkan enjin motosikal. Sebaik saja saya melompat duduk di bahagian belakang, motosikal tu terus dipandu laju meredah jalan merah yang dah becak akibat hujan yang turun tadi. Saya tak berani menoleh ke belakang. Takut. Hanya mulut saya tu kumat kamit membaca Ayatul Kursi dengan susunan yang agak lintang pukang pada waktu tu. Baru kau tahu ya. Hanya apabila tiba di halaman rumah saya, barulah saya dapat menarik nafas lega. Kami duduk di atas pangkin kayu di bawah pokok rambutan yang rindang. Masing-masing hanya diam dengan nafas sedikit termengah-mengah. Jadi, saya mengeluarkan sisa kopi O panas dan kami minum tanpa berbual. Malam tu, saya sukar untuk memejamkan mata. Peristiwa seram tu terbayang di ruang mata. Inilah kali pertama saya mengalami kejadian seram dan aneh sebegini. Nasib baiklah tak ada perkara buruk yang berlaku pada kami berempat. Sehingga kini, kejadian tu kami rahsiakan daripada pengetahuan orang lain. Tempat tu tidak kami kunjungi lagi. Kami ingin mencuba pot lain pula. Serik memancing. Langsung tak ada. Memang tak serik lah kan. Saya percaya pengalaman itu akan lebih membuatkan kami lebih berhati-hati. Paling penting, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga perlu dijaga. Solat perlu diutamakan, insya-Allah. Sekian. Terima kasih.